إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره وأنه مقدس عن التغير والانتقال. Situ. Wa annahu, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita i'tikadkan Allah Taala itu muqaddasun, Allah Taala maha suci daripada berubah, anit taghayyur wal intiqal, berubah dan maha suci daripada berpindah. Sebab sifat kedua ini adalah sifat makhluk, sifat alam yang al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun, al-alamul hadis. Dalam keadaan mantik dipanggil apa? Al-alam. Maksud alam ialah ma siwallah, bukan alam yang dipaham sempit oleh ilmu sains, bukan. Ilmu sains sempit alam ni, bukan. Alam adalah ma siwallah, selain dari Allah. Alam tu diambil kalimah alamah. Alamah makna tanda. Jadi kalimah istiqaq di kalimah alamah. Jadi makna dia menjadi tanda kepada, menunjuk kepada madlul dia apa? Huwallahu ta'ala. Dia seluruh alam dipanggil alamah, tanda. Benda-benda yang menunjuk ke atas keberadaan zat yang maha agung, pentadbir sekalian makhluk. Ya, itu dipanggil alam. Jadi Allah Ta'ala maha suci daripada sifat-sifat yang serupa dengan makhluk ini. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun, tiap-tiap yang berubah maka dipanggil baharu. Ya, maka tak layak dengan Tuhan. Tuhan tidak berubah, dia kekal dengan zat dan sifatnya yang sempurna, yang maha agung, yang maha sempurna. Adapun berubah itu makhluk. Sebab itu kita letakkan hukum makhluk itu baharu sebab dia berubah. Ya, dia berubah. Al-alam mutaghayyir, alam itu dia berubah. Maka wa kullu mutaghayyirin hadis, tiap-tiap benda yang berubah dipanggil baharu. Ya, baharu itu bahasa kita. Arab panggil hudus. Ya, Arab panggil hudus. Yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Maka kalau banyak dipanggil jamak dia hawadis. Dia kata mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala mukhalif, dia tidak ada sedikit pun persamaan bagi segala yang baharu. Ya, apa makna baharu? Ma sabaqahul adam walahikahul adam, barang yang didahului oleh ketiadaan dan dia akan bertemu balik dengan ketiadaan. Siapa dia? Ma siwallah, selain dari Allah. Selain dari Allah dikepit oleh dua ketiadaan. Semua termasuk diri kita. Ya, asal kita apa? Tiada. Kemudian diberi wujudan sebentar, kemudian tiada balik. Ya, kita dikepit oleh dua adamain. Apa adamain? Dua ketiadaan. Ketiadaan yang mendahului ada kita sekarang. Sekarang kita ada kan, tapi ada kita didahului oleh ketiadaan. Kemudian ini dipanggil adamus sabiq lil wujud, ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan sesuatu. Maka setiap zat yang keadaan dia begini, dia bukan Tuhan. Dia tidak layak menjawat jawatan ketuhanan. Faham ya?
Kemudian satu lagi ketiadaan dipanggil Adam lahik, Adamun, Ain dan Mim, bukan Alif dan Mim. Kalau Alif dan Mim itu Nabi Adam. Ain dan Mim, Adamun. Adamul lahik, mana ketiadaan yang menghubungi bagi kewujudan makhluk. Dipanggil apa? Al-maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi tiap-tiap yang ada ni, dan kita sekarang ni sedang menunggu ke keakhiran, mana keakhiran kewujudan kita. Dipanggil maut, dipanggil Adam, ketiadaan yang akan menghubungi. Jadi kita insan dan makhluk seluruhnya dikepit oleh dua ketiadaan. Asal tiada, kemudian tiada. Yang ada sekejap sebentar. Ba'annas niyam izamatu intabahu. Sabda Rasulullah SAW, manusia atas dunia ni macam orang tidur sebentar je. Kejap dia pun dia jaga. Izamatu bila dia mati, intabahu, baru dia sedar dah tinggal. Ya, sebab hidup di dunia ni amat singkat masa. Jadi orang yang cerdik ialah orang yang boleh menggunakan dalam masa yang singkat, dia dapat nikmat yang kekal. Ya, singkatnya masa ni. Alfasanatim mimma ta'udun, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau setengah hari akhirat 500 tahun. Ada orang usia dia 500 tahun? Tak ada kan? Suku hari akhirat 250 tahun. Ada orang ya Seri Minyak umur 250 tahun. Melaka pun tak ada, Malaysia pun tak ada. 1/8 umur dia 125 tahun pun jarang jumpa. 1/8 dari akhirat pun tak sampai kita duduk tadi. Sangat-sangat sebentar. Dengan kesebentaran masa ini dia dapat meraih nikmat kekal di akhirat. Cerdiklah orang tu. Cerdiklah orang tu. Lepas tu Nabi kata, ya, abna Adam ati' rabbak fatusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hei anak Adam, dalam hadis kursi. Hadis lapas dari Nabi, makna dari Allah, tu hadis kursi. Kalau makna dan lapas dari Allah tu Al-Quran. Ya. Hai anak Adam, sila beri ketaatan yang sepenuh kepada Ta'ala, maka kamu dinamakan orang yang cerdik dan pintar. Dan jangan kamu cuba menderhakai Allah, maka kamu dinamakan orang yang jahil dan bodoh. Jadi lain diletakkan cerdik manusia bukan sebab dia boleh menghimpun harta benda. Kalau berhimpun harta benda, Soros lagi kaya. Ya, orang kafir tu lagi banyak harta benda. Sebab penilaian ini tidak ada nilai di sisi Allah. Kita jangan menilai manusia dengan harta benda, dengan pangkat jawatan, dengan benda yang tidak ada nilaian. Kita dipanggil hidup, dia panggil hidup ya dengan hayat jasmaniyah. Kita nakkan hayatur ruhaniyah, kehidupan roh. Dia yang sebenarnya akan balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Allah Taala muqaddas anit taghayyur. Ya, dia sucikan, mana dia mahal suci daripada berubah. Kita manusia berubah kan, mula daripada kecil, bayi, kemudian besar sikit, remaja, tua, lepas tu bangka. Aku nak terkejun dalam alam bahasa, terkejun dalam yang lahat. Siapa dia terkejun? Jasad. Ada pun roh tak ada, dia intikal, dia pindah alam sana pula, ya. Maka dia akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan atas dunia. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak, sebaliknya lah. Maka Ta'ala suci daripada taghayyur wal intiqal, dan berpindah. Sebab tu kita kenal makhluk, kita hukumkan dia, semua makhluk ni hudus baharu dengan sebab dua sifat taghayyur, yang berubah. Al-alam mutaghayyur, daripada kecil besar, daripada gerak diam, ya, gerak pada diam, diam ke bergerak, itu dipanggil apa? Taghayyur, berubah. Ya, wa kullu mutaghayyir hadis, tiap-tiap benda yang berubah hukum dia hadisun baharu. Maka al-hadis yahtaj ilal fa'il, tiap-tiap baru berhajat pada pencipta. Siapa pencipta? Wallahu ta'ala. Itu jalan ilmu mantik, mana kita mentasbitkan hudus sifatul lil alam, baharu adalah sifat bagi alam. Adapun Tuhan maha suci, wal awwal wal akhir, antara yang awal bila tidak, dia tidak ada permulaan. Maknanya apa? Kewujudan Allah Ta'ala ialah asliyun. Adapun wujud segala makhluk aridun. Wujud Allah Ta'ala asli, asal memang hak dia, dia tak perlu pada pencipta. Tapi wujud makhluk arid, baru datang, asal tak ada, maka dia perlu pada pencipta. Ya, sebab tu salah kalau orang tanya siapa jadi Tuhan. Ada juga orang bila guna akal, semua jadi Tuhan, jadi langit bumi Tuhan. Dah Tuhan siapa jadi? Soalan tu seorang orang gila. Kalau orang tanya siapa jadi Tuhan, orang itu orang paling gila dalam dunia.
Dia sebut Tuhan, kemudian ditanya siapa jadi. Bila kena jadi bukan Tuhan. Kena jadi dipanggil makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa. Allah Ta'ala bukan makhluk, dia allazi khalaqa. Allah Ta'ala allazi khalaqa, mana khaliq. Al-khaliq mana isim fa'il, kan mana khalaqa. Dia yang mencipta, bukan dia dicipta. Kalau dia dicipta, batal makna ketuhanan. Ya, luput makna ketuhanan kalau zat tu dicipta. Bila dicipta makna dia muhtaj, dia berhajat. Berhajat tu bukan sifat Tuhan, lemah. Ya, dia mencipta, bukan dia cipta. Jadi salah kalau orang tanya siapa jadikan tu Tuhan, sebab Allah Ta'ala qadimun, dia sedia kala, dia tidak didahului oleh ketiadaan. Begitulah kehaibatan zat Allah yang maha dahsyat. Ya, zat Allah yang maha dahsyat. Kita kena pandang benda kan. Barulah gegaran hati kita akan berlaku. Baru kita nampak bila sebut iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Dia sebut Allah Ta'ala bahawa ada kocakan gegaran hati. Kalau dikenal Allah Ta'ala, nasai dia tidak akan berhadap kepada yang lain. Kalau dikenal Allah, nasai dia tidak akan cinta pada yang lain. Ya. Sebab qalbi insan, dia akan cinta, akan kasih, akan rindu kepada benda yang paling hebat, benda yang paling mahal, benda yang paling cantik. Maka semua itu adalah milik Allah. Segala kesempurnaan ialah milik Allah. Segala kekurangan milik makhluk. Tapi kenapa hati makhluk tak tambah dengan Tuhan? Ini ada syait, ada masalah. Sebab terdinding, hijab. Ya, dia kurang mengenali Tuhan atau sebab dia terkhayal. Sebab itu makrifat akan Allah Ta'ala ada perkara yang amat besar. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Liya'budun tu makna ai illa liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Maksud ibadat ai illa liya'rifun, illa liya'rifun, supaya mereka mengenal siapa aku. Tuan kata, uhibbu an urifa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal sebab aku jadikan manusia. Apa rahsia mengenal? Kalau dikenal siapa Tuhan, nasaya hatinya setiap saat takkan putus dengan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, arif, dia duduk, dia berdiri, dia berjalan, dia bercakap, dia makan, dia berbual, hati dia mak Allah. Itu orang arif. Kalau bukan arif, dia semayang, jasad dia menghadap kiblat, rohani dia lain, empat lain. Ketiga dia kata wajah tu je. Kalau hati kita kata wajah tu, aku hadapkan diriku kepada ya Allah, dan saat itu lisan melafazkan wajah tu, qalbi dia pergi mengayau, pergi pejabat, pergi jari laut, pergi darat, maka Tuhan jawab kazabta, pembohong kau. Tuhan kata jaga tuan-tuan ni. Kita semayang, biar semayang yang Nabi semayang. Ya, kita semayang. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Didik, berdiri, duduk, bangun, bercakap, mendengar, melihat, semua af'al kita ialah minallah. Jadi kita semayang, kita qiyam tu, kita rasa kita ke dia? Kita rokok tu, kita rasa kita ke dia? Kalau kita rasa dia, alhamdulillah. Dia suruh kita billah la bi anfusikum, dengan dia, bukan dengan diri kamu. Diri kita tak ada apa kan, kosong ni hakikat. Ya, wujud kita ni panggil bayangan, membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita kenal siapa Tuhan, dia punya lazat tuan-tuan, masya-Allah. Ya, tapi makrifat yang sebenar, bukan makrifat dengan i'tikad dan dalil, tu peringkat awam. Dia mengenal Tuhan bizauq wal wujdan, rasa. Ya, keperasanan Tuhan tu kena ada. Apa yang kita nak perasan? Keterikatan makhluk dengan Tuhan. Full time, setiap saat makhluk terikat dengan Tuhan. Ada rasa tak benda tu? Atau bila kita rasa kita habislah. Kalau kita rasa kita je habis. Sebab tu Rasulullah menyatakan, berdoa kepada Ta'ala, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, kau jangan serahkan diri aku pada aku. Sedangkan martabat Rasulullah punya hebat. Laula kama kanatil aflaq, tidakkan engkau ya Muhammad aku tak jadi ke langit bumi ni. Begitu tinggi martabat Rasulullah SAW. Tapi setara itu Rasulullah mohon pada Allah, jangan serahkan aku pada aku. Maksudnya apa? Biar sentiasa bergantung kita dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil perjalanan arifin billah. Sebab dia ada rahsia di belakang. Siapa kenal Tuhan dengan sebenar kenal, masya Allah, dia akan rasakan pembukaan demi pembukaan yang sangat hebat qalbi dia dengan Tuhan. Kita nak pakai qalbi ni, ya, jasad yang kita jaga apa semua ni, besok bungkus tempat liang lahat je. Ya,
besar macam mana pun cukup masa dia tarik, dia pisah roh dengan jasad, habis cerita. Tunggu mandi, kapan semayang, usung, kemudian gali lubang, sumbat dalam tu. Yang kita nak pakai hakikat diri kita tu, hakikatul insan yang dikatakan latifatul rabbaniyah, nuraniyah, ruhaniyah. Yang tu yang mahal, dia yang diizin untuk makrifat akan Tuhan. Ya, dia tu yang kita nak jaga tu, supaya dia cantik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia cantik betul dia kenal Tuhan, dia akan jaga syariat dengan cantik. Ya, dia akan dapat rahsia-rahsia ibadah dengan hebat. Dia akan dapat kemanisan. Bila kemanisan dengan Tuhan dapat, bila terpadamnya pandangan makhluk, bila kalbi kita terpadam, dia Tuhan akan beri tu. Kalau masih lagi kita rasa kita, Tuhan tak beri, baru kena buang. Farriq qalbak minal aghyar bau yamla bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu daripada menghadap pada makhluk, baru Tuhan berikan rahsia kemanisan dengan dia. Ya, Allah Karim. Maka dia kena mengenal, ialah kehebatan Tuhan yang maha dahsyat, maha suci. Itu sebab lepas tanzih tu besar, subhanallah, besar tu. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Suci daripada apa? Ai minan naqais, daripada segala kekurangan. Tidak layak kekurangan di Tuhan. Bahkan di Tuhan ada segala kesempurnaan. Kekurangan adalah milik kita. Sebab kata barang siapa kenal akan dirinya, maka dia kenal akan Tuhan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ini bertepatan dengan nas Quran. Quran kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak perhatikah? Ya. Kalau kita perhati, bahawa kita nampak segala naqais, kekurangan itu milik insan. Segala kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Habis. Kemudian wala tahulluhul hawadis. Tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baru. Sebab tempat, Allah Ta'ala la yataqayyad bil makani waz zaman. Allah Ta'ala tidak diikat dengan masa dan tempat. Dengan Tuhan kita jangan tanya bila, jangan tanya di mana. Kalau dengan kita tak apa. Tuhan duduk di mana, Tuhan sampai bila, itu tak apa. Sebab kita terikat dengan masa dan tempat. Sebab masa dan tempat adalah makhluk Tuhan. Dia yang masa. Sebab tu dia boleh singkatkan Isra' wal Mi'raj. Masa tempat dia boleh adjust. Sebab dia punya. Dia nak cepat ke, dia nak lambatkan masa ke, dia nak adjust semua hak dia. Tak ada dia masalah. Fa'adu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Itulah kebesaran dan keagungan Tuhan yang wajib mana kita sematkan di kalbi kita. Keperasanan dan tahu. Banyak orang dah tahu peringkat syariat, banyak orang tahu. Dia mengaji sifat Tuhan, dia tahu, maka sah akidah dia. Tapi kalau dia tidak perasan, dia jadi lalai. Ini yang bahaya. Dia tahu Tuhan melihat, tapi dia tak perasan Tuhan melihat. Itu yang dibuat maksiat. Keperasanan itu penting. Dia panggil syu'urul qalbi. Sebab dia memerlukan tembakan nur zikir supaya banyak. Iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi karar. Apabila banyak zikir, banyak nur dia. Dan bila banyak nur, maka cantiklah sir dia. Dan bila cantik sir, layak dia berserta. Kana ma'allah karar, tetap dia dengan Tuhannya. Dipanggil ma'iyah, dia dengan Allah Ta'ala yang Tuhan sebut wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ta'ala ma'akum, serta kamu. Persoalan dia, hal antum ma'allah, adakah kalbi kita dengan Tuhan? Sebab benda yang besar dalam hidup diduduk di mana? Benda yang besar dalam hidup diduduk di mana? Kalbi. Benda yang ada dalam kalbi lah, benda ni akan difokus dalam kehidupan ni. Kalau dalam kalbi dia dunia, dia akan jadi hamba dunia full time, siang malam, pagi petang siang. Sebab dalam dia ada kalbi, ada dunia. Kalau dalam dia huwallah, mana bukan Tuhan duduk dalam, mana muraqabah dia musyahadah dengan Tuhan. Yang tu dalam tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jalani kata apa slogan dia? Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam kalbiku melainkan Allah. Mana dalam kalbi, sebab tu kalbi kita dia panggil Baitur Rabb, rumah Tuhan. Sebagaimana kita panggil Baitullah, empat segi itu rumah Tuhan, bukan mana Tuhan duduk di situ. Mana rumah urusan dengan Tuhan. Begitu kalbi, urusan kita dengan dia, makrifat akan dia, berdekatan dengan dia, mahabbah dengan dia, asyik dengan dia. Sini duduk dalam. Baru-baru jaga tu. Jangan kotorkan kalbi kita dengan berhadap kepada makhluk. Jasad kita dengan makhluk tak apa.
Ya, berarti Imam Ghazali kata, aku beri engkau sangkar aku saja luar, dalam aku tak bagi. Dalam benda besar ni, dalam aku pergi kepada kekasihku ialah Allah Subhanahu taala. Sebab tu dia kena mudawamatu kekal zikir ya sentiasa. Apa makna zikir? Zikir mana tuan? Hudurul qalbi ala dawam. Musyahadatul mazkur, syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Bertepat menghadap kepada Allah taala tentang kebesaran keagungan dia dan kekalkan benda. InsyaAllah dia akan dapat pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Wala tahilluhul hawadis, di antara sifat Tuhan tidak mengambil tempat. Berarti yang kata Tuhan atas arash, jadi Wahabi lah kan. Ar-Rahmanu ala al-Asistawa, Tuhan yang berrahman itu istiwa atas arash kita. Buat berat dia ni. Kalau Tuhan duduk atas arash makhluk baru. Sebelum ada arash duduk kat mana? Duduk kat mana dia? Jangan dia di kafir musyabbihah ni, menserupakan Tuhan pula dengan makhluk. Yang bertempat atas bawah tu semua makhluk. Mana istiwa situ bukan makna dengan mana isti'la, mana menguasai. Allah Ta'ala sampai ke aras dia menguasai, bukan dia duduk aja kita. Kalau duduk dah serupa, mana ayat kata laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala tak serupa makhluk, tidak layak Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Sebab hakikat tak sama. Hakikat Allah wajib, hakikat makhluk harus. Allah Ta'ala zat dia wajibal wujud. Adapun hakikat kita mungkinan wujud, mungkin ada tak ada pun tak apa. Tuhan tak boleh, akal tak terima ketiadaan dia. Zat yang maha sempurna. Wala ta'tarihil awarid, dan tiada mendatangi akan dia oleh segala arid, yakni yang baru, yang mubah akan dia. Kita berubah kan, kecil, kemudian dewasa, besar, kemudian tua, berubah. Sifat pun berubah, rupa pun berubah. Semua ada perubahan. Itu menandakan baru. Allah Ta'ala tidak. Dia tetap sebagaimana asal, begitulah seterusnya. Dengan sifat yang maha sempurna. Bal la yazalu fi nu'uti jalalih munazzahan 'aniz zawal wa bi sifati kamalih mustaghniyan an ziyadatil istiqmali. Tetapi sentiasa ia telah dalam bersifat dengan segala kebesarannya, maha suci ia daripada hilang. Zatnya sifat sempurna tak hilang, dia kekal selama-lamanya. Dan sentiasa ia di dalam bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itulah zat yang maha agung, yang kekal. Jadi perjalanan hidup kita cari yang kekal, jangan cari yang hilang. Sebab tu Nabi Ibrahim kata apa? La uhibbul afilin, aku tak minat benda yang hilang. Benda yang hilang dia boleh makhluk semualah akan hilang. Yang tak hilang dia tunggal, huwallahu ta'ala. Dan sentiasa ia di dalam bersifat dengan segala kesempurnaannya, padahal ia terkaya daripada berkendak. Itu sifat ketuhanan, mana istighna an kulli ma siwa. Dia tidak berhajat, tidak terikat, tidak bersandar dengan sesiapa pun. Dengan sini faham daripada kita bahawasanya apa yang disembah oleh golongan kufar musyrikin adalah sah, terbatal dan mana tersesat mereka. Dakwaan palsu mereka yang dipahatnya kayu-kayu, batu-batu diukir kemudian disembah, mana itu adalah sembahan yang palsu. Sebab benda yang disembah itu adalah benda yang tidak ada sifat ketuhanan. Sebab dia sendiri kena jadi. Bila kena jadi, mana dia berhajat makhluk. Adapun Tuhan, dia bukan makhluk, dia pencipta, bukan dia dicipta. Dia tempat bersandar, bukan dia bersandar. Dia tempat berhajat, bukan dia berhajat. Padahal terkaya daripada kena. Terkaya dengan mana apa? Tidak terikat, tidak berhajat. Sebab dia sudah perlu. Adapun kita ni banyak duit masih berhajat kan? Berhajat itu sifat makhluk. Yang menyempurnakan akan dia itu berhajat. Sebab dia makhluk kesempurnaan. Itu kerana Allah Ta'ala ghaniyun mutlakun. Adapun ghani manusia ni nama dan ghani kaya. Kaya dia bukan mutlak. Adalah sikit yang kita dapat. Itu dipanggil muqayyad. Hatta wujud kita pun muqayyad. Adapun wujud Allah ialah mutlak. Mutlak apa makna? Bila qaidin, dia tidak terikat dengan sesiapa. Adapun wujud makhluk muqayyad, dia tertambat dengan dia, Allah Ta'ala. Ini benda yang nak dia tuan, nak dimulahazahkan, dimurakabahkan dan dimusyahadahkan.
bahawa iman seseorang tu akan sempurna, dan bila iman dia sempurna, musyahadah, dan saya settle segala sifat mazmumah. Ya, itu kunci dah ni. Kunci diberi arifin billah, para arifin, orang yang benar-benar mengenali Tuhan di kalangan aulia illahi ta'ala, diberi satu kaedah apa? Fama damal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laimah khurujan kulliyan. Berkata katalah Syekh Ibn Ajibah Al-Hasani, ahli bait Rasulullah SAW, dalam syarah hikam dia, selama mana hamba itu Pamadamal abdul lam yushahid, dia tidak duduk maqamil musyahadah qalbi dia akan azamah kebesaran Tuhan yang maha dahsyat, tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat mazmumah secara total. Riak, ujub, sum'ah, takabur, ego. 800 ulama kira penyakit benda ni. Dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar secara bersih kalau dia tak duduk tangga tu. Sebab bila dia tidak syuhud qalbi dia pada Ta'ala, bermakna hati dia menadap kepada makhluk. Ya, bila menghadap pada makhluk, datanglah sifat ni, ujub, riya, ego, takabur, sombong. Lebih teruk lagi sombong dalam ibadat, ya, rasa dia paling hebat, orang lain tak boleh pakai, dia rasa dia alim, orang lain tak boleh lawan dia. Itu lagi habis syaitan tak boleh pakai itu. Ya, penyakit dimasuk dalam ibadat lagi bahaya kan ni. Ya, penyakit nafsu masuk dalam ibadat lebih bahaya daripada masuk dalam maksiat. Dia minum arak, dia berjudi, dia pun tahu dia silap. Tapi kalau penyakit dia masuk dalam ibadat, dia rasa dia baik, orang pun tak tahu. Orang tak perasan, orang tengok dia bagus. Rupanya dalam dah cedera. Wal'ayazabillah. Ya, ini amat penting. Sebab tu dia kena apa? Pantau betul-betul. Baik, bila kalbi menghadap tepat dengan nur makrifat yang Tuhan beri, sentiasa kalbi dia dengan Tuhan, asyik dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, mana masa dia nak menghadap pada makhluk? Ya, dia pandang makhluk semua sebagai bayangan ni. Lagi terang dia dengan berlazat dia dengan Tuhan. Ketika dia berlazat dengan Allah, maka padam segala kelazatan duniawi. Padam. Lazat di kalbi dia. Ada dunia tak apa tu, jangan bawa dia masuk dalam. Ya, para sahabat banyak yang kaya-kaya tapi dia tak masuk dunia dalam kalbi. Ya, itu yang dia selamat. Kalau masuk dia dalam kalbi dan dunia, pap habis dia akan meracuni jalan makrifat kita dengan Allah Subhanahu taala. Di situ akan dapatnya apa? Mulalah ibadat tak dapat lazat, semayang tak dapat manis, zikir tak dapat lazat. Sebab dah ada gangguan. Ya, dia pastikan ibadat kita buat, zikir ke semayang ke segala kerja agama, mesti pastikan dapat lazat. Dan lazat tidak akan dapat, dia mesti ada istighal. Al-istighal, kemudian al-lazah, kemudian al-ishq, kemudian barulah futuhat berlaku. Ya, mana tumpuan apa ibadat kita buat, kena fokus betul-betul. Wazkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut nama Tuhan kamu dengan cara tabattul, putus yang lain, betul-betul fokus, baru dia akan dapat hadiah yang pertama. Apa hadiah pertama? Lazzatul ibadah. Manis lazat ibadat dia akan dapat. Sekarang kita buat ibadat rasa manis tak? Itu tanya. Jangan tanya orang, tanya kita di sini. Ya, kita makan dengan zikir, agak-agak mana sedap. Ya, kadang-kadang jawab pun kita malu. Anak lah, orang lain kan? Bermakna kita tahu jauh lazat jasmani kita dapat, rohani kurang. Itu banyak menangis dengan Allah Ta'ala bila kita ibadat tak dapat lazat. Itu peringkat kedua. Bila dapat lazat, baru Tuhan hadiahkan lagi apa dia? Al-ish, iaitulah kerinduan. Lazat dia manis, dia dapat rindu. Rindu ni yang mahal kan? Bila rindu dengan Tuhan aku berlaku, maka rafa'tul hijab, aku buka hijab antara dia dengan aku. Bila terbuka kalbi, dia panggil makamil musyahadah, kalbi dengan Tuhan, Masya Allah. Itu dipanggil jasad dia di alamil mulki, rohani di alamil malakut wal jabarut. Mana rohani dia bermesra dengan Tuhannya. Duduk dalam makam kain bain, jasad dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Itulah pakaian nabi-nabi, rasul-rasul. Itu sunnah yang paling besar kan? Ya, sunnah kita nak pakai jubah ni tak payah kan? Dijempah 2 minggu siap. Nak pakai serban pergi beli banyak ni, semua siap, kejap je, tak payah kan? Tapi sunnah ni qalbi kita dengan Tuhan.
tempat tilik Allah Ta'ala. Dia Tuhan itilak batin kita memancar nur dia, ya. Qalbi kita kalau ma Allah, nur dia ada pancaran. Kalau qalbi kita ma'al khalaik dengan makhluk, dia gelap. Itu kaedah rintan, ya. Sebab dia suruh buang makhluk daripada qalbi itu, ya. Jasad kita bersama makhluk dah apa? Dalam dia tu perlukan apa? Kasratu zikr, banyak zikir, sir sentiasa kita tembak, ya, supaya Allah Ta'ala berikan pancaran dia, ya. Nur bila masuk dalam an-nur iza dakhala al-qalba infasaha wansyarah. Itu dalam hadis Nabi SAW. Nur tu bila masuk dalam kalbi seseorang, hati tu lapang, tenang, tetap. Sebab tu pakaian para awliya, Quran sebut apa tuan? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah para waliullah, awliya jam'u waliyin, wali khas, mana orang sampai makrifat yang khasah dengan Tuhan. Maka sifat dia ni la khawfun alaihim, tidak ada sebarang ketakutan bagi dia. Wala hum yahzanun, dia tidak ada hazan, duka cita tadi. Boring, tension, bearing apa semua tak ada kat dia. Bagaimana kalau ini benda ada kat kita, ada tension, ada boring, dia belum jejak makam wilayah. Ya, ada. So, sepil kaedah Quran begitu. Ya, sebab apa hati dia tidak ada resah, tidak ada tension, tidak ada boring, tenang. Sebab apa? Dia sudah masuk jannatul muajjalah, syurga yang Tuhan segerakan, yang disebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun akan kebesaran jalalullah, dua syurga, akhirat satu, di dunia satu. Ya, bila dia masuk dalam syurga, dia tidak ada benda yang merisaukan, tak ada benda yang membingungkan, ada tenang. Siapa punya pakaian? Para awliya. Ya, sebab kekalnya kalbi dia dengan Allah, Tuhan hadiahkan benda itu. Sebab tu mudawamatu zik, itu adab besar, ya. Kekal hati kita dengan Tuhan, ya. Turun naik nafas kita ingat dengan dia, Allah. Jalan di dalam, ya, dalam. Dia tak bunyi macam apa, jalan zikir sir lagi, ya, sentiasa jalan supaya kita nak kekis karat-karat ghaflah, kelalaian daripada kalbi, dan mudah-mudahan dia termasuk, ya, diangkat, ditarik kalbi dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tarik, maka dia akan dapat kemesraan dengan Allah. Di situ dia akan dapat rahsia mudahnya mengamalkan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rahsia dalam itu terbuka. Itu yang telah dijalani oleh para arifin billah. Kemudian wallahul ghaniyul wa antumul fuqara. Allah Taala Maha Kaya, yang fakir siapa? Kita, ya. Walaupun dia jutawan, tapi hakikat dia fakir. Apa makna fakir? Berhajat, bersandar, berharap, itu semua sifat kita, ya. Sebab makna ketuhanan yang Tuhan sebut, ya yuhannas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah, sedangkan Tuhan ghaniyun maha kaya. Maka dua itu sifat itu dipanggil sifat ketuhanan. Bila Tuhan maknanya apa? Dia tidak berhajat kepada yang lain. Sebaliknya yang kedua, selain yang lain daripada segala makhluk, semua terikat dengan dia. Jadi memandang keterikatan makhluk adalah syarat besar untuk jejak dalam makrifat yang sebenar. Perasan tuan-tuan ni, tahu kita dah tahu kita terikat dengan Tuhan. Perasan tu kadang tak perasan. Kita perasan kadang kita, tu ini saya buat, ini saya, bila saya biarlah. Dia kena huwa dia. Hakikat semua daripada dia, tuan-tuan ni. Situ makna rahsia untuk menebuk sinaran makrifat daripada Allah Taala. Iaitulah bila kamu padam, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Itu kalam sufi, tuan-tuan ni. Dia ambil mana tu? Itu daripada hauqalah. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzin jannah. Itu hadis Nabi. La haula wala quwata illa billah ni gedung syurga Allah Ta'ala. Mana dalam tu berbagai benda ada. Bila kita tahqiq dalam, kita matikan haul kita dalam memandang haulillah. Kita matikan kuah kita dalam memandang kuwatillah. Rahsia dekat situ. Confirm dia akan dapat. Allah Ta'ala akan pancarkan. Di situ tempatnya bernazat ia dengan Tuhan. Kunci yang disebut, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Ya Daud, sampaikan orang yang siddiq, jujur hati dengan aku, dua perkara. Pertama, naklah dia seronok dengan aku. Di mana seronok? Bila terpadam pandangan makhluk daripada kalbi ini. Tuhan akan hadiah itu. La haula wala quwata. Itu gedung kunci dan dengan zikrullah mereka berasa nikmat. Ya, dia dapat lazat dengan Tuhan. Memang dia zikir nikmat, kan. Sebab dia orang zikir satu hari, kalau jalan suluk tuan, 70,000 tu paling kurang.
70,000 dia main zikir zikir apa? Iaitulah ismuz zat tu paling kuat 70,000. Main ni kan. Sab 100,000, 200,000 dan tarik. Sebab apa? Lazat bila ada. Bila lazat dapat, bila rohani sihat. Kita makan sedap bila jasad kita sihat. Tukang masak ni paling hebat, tapi kita makan pahit, tak sedap. Rupanya bukan tukang masak salah, kita demam. Ya, hasilnya berubat rohani. Jasad kita boleh sihat, kita dapat merasa kenikmatan makanan zahir. Rohani kita boleh sihat, kita akan dapat qutul arwah, makanan roh kita dengan Tuhan. Itu lagi lazat. Hati minta kita bersihkan dalam, minta Allah tarik sifat-sifat mazmumat. Wa annahu ta'ala fi zatihi ma'lumun wujud bil uquli wallahu a'lam.